di Dun Kijab, Balai Polis Kijab bersama dengan rakan pelapor kita Atikah Makhtar. Seterusnya penonton, kita akan bersama-sama dalam segmen sambutan Hari Batik Malaysia tahun 2023 bersama dengan sekali kita bawakan Encik Abdul Halim Ali, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Kraf Tangan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi kita ya. Bersua kembali. Betul. Dan pada pagi ini kita akan kongsikan tentang sambutan Hari Batik Malaysia untuk tahun ini 2023 dan akan diadakan pada 3 Disember setiap tahun. Jadi kalau boleh kongsikan tentang bagaimana sambutan ini diadakan di Malaysia. Mungkin sedikit latar belakangnya. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Untuk sambutan Hari Batik Malaysia pada tahun ini adalah kali ketiga yang kita anjurkan, yang setelah diumumkan pada tahun 2001. Baik. Penganjuran akan bermula daripada 30 November hingga 3 Disember 10 pagi hingga 10 malam di Komplek Kraf Kuala Lumpur. Untuk tema tahun ini adalah Ini Batik Malaysia. Ini adalah satu pendekatan yang kita lakukan bagaimana kita ingin mengangkat industri batik ni supaya lebih dikenali dan dihargailah untuk produk-produk batik hasil keluaran tempatan. Itu antara perkongsian berkaitan dengan bagaimana sambutan Hari Batik Malaysia diadakan di Malaysia. Betul. Ini tahun ketiga. Tahun ketiga, kali ketiga. Kali ketiga. Dan kalau kita nak ungkapkan lagi tentang mungkin aktiviti-aktiviti yang akan diadakan nanti, apa yang disajikan kepada pengunjung yang datang? Okey. Bermula daripada 30 November hingga 3 Disember, banyak aktiviti yang kita laksanakan, antaranya adalah jualan craft tekstil batik. Kita ada jualan rahmah batik juga pada 3 Disember dan juga kita ada jom batik pada 1 Disember. Kita juga ada Malaysian Batik Treasure Hunt pada 2 Disember dan kita ada Zoom Batik pada 3 Disember. Selain itu kita ada juga aktiviti demonstrasi interaktif bersama-sama dengan pengunjung dan juga pelajar-pelajar sekolah untuk memberi pendedahan kepada mereka. Selain itu juga kita ada kelainan pada tahun ini bila kita ada jualan rahmah. Jualan rahmah batik ni bila kita tawarkan harga batik serendah RM100 pada 3 Disember daripada 10 pagi hingga 10 malam. Antara produk yang ditawarkan untuk jualan rahmah ni ada juga kemeja batik, kain pasang, kardigan dan sebagainya lah. Okey, dan itu merupakan antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan nanti. Kalau Ifah tertarik tadi ada perkataan Zoom Batik. Zoom Batik. Zoom Batik itu apa ya? Okey, Zoom Batik adalah aktiviti riadah bersama tetamu jemputan di mana mereka akan berpakaian batik. Tak kisah apa cara pun sekali, beramai-ramai. So kita akan sambut bukan takat kita buat aktiviti yang biasa kita buat, tapi Zoom Batik ni ada aktiviti riadah. Kita nak nampak program ni nampak santai. Okey, itu Zoom Batik. Kalau kita kongsikan juga tentang treasure hunt tadi itu, mungkin boleh kongsikan antara pengisian-pengisiannya. Okey, pengisian untuk treasure hunt ni dia akan mengambil masa daripada pukul 8 pagi hingga pukul 2.30 petang, di mana treasure hunt ni melibatkan lokasi-lokasi tarikan pelancong. Kita bermula daripada Muzium Negara, Muzium Tekstil sehingga ke Komplek Kraf Kuala Lumpur, di mana dia punya penamat tu di Komplek Kraf Kuala Lumpur lah. So kita melibatkan banyak beberapa kumpulan lah. Tak silap saya ada hampir 50 kumpulan. So dalam 5 kumpulan ni mereka akan ke lokasi-lokasi tertentu untuk mendapatkan clue-clue. Semua adalah berkaitan dengan batik dan tekstil. So secara tak langsung dengan kaedah ini kita buat secara orang kata game untuk mereka kenal apa itu tekstil Malaysia, khususnya produk batik Malaysia itu sendiri. Menarik tu kan, kalau saya berkesempatan boleh saya ke sana jugalah untuk sama-sama join treasure hunt nanti. Dan kalau kita nak lihat tentang penganjuran kali ini kan, saya kira ini penganjuran yang besar ya. Sebab kita adakan berbagai aktiviti. Kenapa rakyat Malaysia kena hadirkan diri? Okey, kenapa rakyat Malaysia kena hadirkan diri? Ini adalah salah satu pendekatan yang kita buat bagaimana kita ingin mengenengahkan kitanya produk-produk hasil tempatan terutamanya tekstil. Khusus adalah produk batik itu sendiri. Ini adalah bagi membudayakan pemakaian batik, khusus orang kata untuk kegunaan pakaian harian. Memang kita punya fokus tu menyeluruh, tapi kali ini kita memang nak tarik secara rapat generasi muda untuk menghayati kita punya warisan ni, terutamanya produk batik itu sendiri. Yalah kan, sebab sekarang ini memang kita telah menyahut seruan kerajaan untuk memakai batik pada hari Khamis. Tapi kalau boleh kita nak membiasakan orang memakai baju batik, tak kira bukan setakat hari Khamis sahaja. Betul. Kan? So ianya lebih nampak santai. Kita tak nak lihat batik ni orang kata pakaian rasmi hanya kerajaan. Untuk majlis saja, untuk majlis. Tapi kita nak memperluaskan benda tu boleh dijadikan pakaian seharian sebenarnya. Sebenarnya
sebenarnya kita dah buat banyak produk-produk yang unik dari segi bahan batik itu sendiri, dari satu kegunaan batik itu sendiri dah dipelbagai. Maknanya itu yang kita ingin membudayakan dalam cara hidup melalui pemakaian batik itu sendiri. Okey, itu untuk sambutan Hari Batik Malaysia Peringkat Kebangsaan. Betul. Tapi bagaimana pula untuk negeri-negeri lain untuk membuat sambutan Hari Batik ini? Betul. Untuk tahun ini juga, di mana setiap cawangan kraftangan Malaysia yang ada di setiap negeri akan sambut secara serentak, termasuk juga dengan Komplek Kraft Langkawi dan juga Komplek Kraft Johor. Aktiviti yang mereka laksanakan pun ada juga. Pengunjung yang tak dapat datang di Kuala Lumpur, mereka boleh pergi ke cawangan negeri, dan untuk jualan rahmah pun ada juga pada 3 Disember, dan juga ada aktiviti-aktiviti lain seperti interaktif, demonstrasi dan juga pameran di lokasi-lokasi yang saya nyatakan tu. Ya, maksudnya satu Malaysia akan diadakan secara serentak pada 3 Disember nanti. 3 Disember sebenarnya dia bermula 30 hingga 4 Disember. Okey, tapi kemuncaknya pada 3 Disember lah ya. 3 Disember. Baik. Dan kalau kita nak lihat tentang mungkin boleh kongsikan persiapan setakat ini untuk menjelang 3 Disember nanti bagaimana? Okey, itu persiapan alhamdulillah kita telah bergerak lama, ini pun adalah kali ketiga. So pada tahun ni kita buat agak panjang lah, dalam lebih daripada 3 hari. So kita dah prepare lah untuk jualan. Usahawan pun dah bersedia. InsyaAllah mereka pun dalam persediaan untuk datang ke Komplek Kraft Kuala Lumpur. Bagi mereka yang terlibat jualan di sana, bagi di peringkat negeri, di galeri-galeri jualan, semua kita dah ada pameran, kita dah prepare. InsyaAllah saya doakan benda tu berjaya lah untuk sambutan kali ini. Ya, dan itu berkaitan dengan mungkin persiapan ketika ini kan. Kalau kita nak lihat tentang sasaran pengunjung yang akan hadir pada majlis kali ini, bagaimana, berapa ramai, dan sasarannya mungkin adakah kita lebihkan kepada golongan belia ataupun bagaimana? Untuk sasaran pengunjung kali ini, kita ingin lihat lebih ramai. So sasaran pengunjung ni kita tidak sasar kepada faktor usia, tapi memang kita galakkan semua, tidak kira peringkat umur, tetapi memang kita galakkan generasi muda. Inilah adalah salah satu cara lah generasi muda untuk kenal secara dekat, bukan secara orang kata secara digital, tapi mereka boleh menghayati benda tu secara fizikal. So mereka lebih faham lah berkaitan apa itu batik Malaysia, apa itu kraft warisan kita khususnya. Dan secara ringkasnya kan, kalau kita nak perkenalkan batik Malaysia kepada penonton sekarang ini, apa antara ciri-ciri batik Malaysia? Okey, ciri-ciri batik Malaysia ni mudah. Kalau kita lihat batik Malaysia ni, kita kena faham dulu dia punya definisi. Ia adalah berkaitan dengan proses, iaitu proses menghasilkan batik melalui bahan penghalang warna. So dari segi motif pula kita boleh lihat ada pelbagai. Sebenarnya di Malaysia ni kita lebih open, maknanya dari segi reka corak lebih pada tradisional sehingga contemporary. Warna pun berbagai. Ia berbeza dengan kita punya negara jiran, mereka ada warna-warna tertentu, tapi di sini kita punya dari kualiti tekstil bahan pun berbeza. Lepas tu kita ada beberapa jenis batik Malaysia yang kita nyatakan selalu kita terangkan dekat pada umum. Kita ada batik lukis, kita ada batik terap, kita ada batik skrin, dan juga kita ada batik alternatif yang unik, di mana bahan penghalang warna itu kita menggunakan sumber eco ataupun sumber jadi seperti tanah liat dan juga linut, iaitu kanji lah, kanji sagu. Okey, itu antara ciri-ciri batik Malaysia. Nak tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk menghadirkan diri pada 30 hingga 4 Disember. 4 Disember. Okey. Dan kalau kita nak kongsikan harapan dari pihak kraftangan sendiri, bagaimana untuk kita mungkin mengadakan program seperti ini pada tahun yang akan datang pula? Macam mana? Harapan untuk Okey, harapan saya adalah untuk melihat program ini akan terus berjaya untuk tahun-tahun seterusnya, dan ini adalah satu cara macam saya beritahu tadi, bagaimana kita nak membudayakan pemakaian batik ini sendiri dan mempertabatkan dan memelihara warisan yang ada, dan kita tidak mahu lihat program-program ni dia orang kata habis di satu tempat, tapi dia secara berterusan dan mendapat sambutan dan sentiasa ditunggu oleh pengunjung lah. Dan ini merupakan satu inisiatif yang baik untuk kita merayakan batik, dan itu antara persembahan kesenian yang akan diadakan nanti sepanjang sambutan Hari Batik Malaysia 30 November hingga 4 Disember nanti. Jadi jom bersama-sama #jelajah sekawar
bintang radio klasik pada sambutan Hari Batik Malaysia di Komplek Kraft Kuala Lumpur Jalan Kuan Le mulai 30 November hingga 3 Disember nanti, dan temui juruhebah pujaan saudara dan setara-setara #bintang klasik 23, dan kita akan adakan pelbagai aktiviti seperti karaoke, kuis dan juga live ke konti klasik. Diucapkan terima kasih kepada Tuan Ali, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Kraf Tangan Malaysia untuk perkongsian tentang sambutan Hari Batik Malaysia tahun 2023. Terima kasih. Baik, seterusnya penonton, kita akan berhenti berehat sejenak. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.